Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan ruang, waktu, kehidupan dan masih lagi kita sekarang ni, saya dan perempuan yang menonton, tuan-tuan semua dalam keadaan yang kita masih lagi diberi pinjaman oleh Allah SWT untuk hidup lagi. Dan yang paling penting kita kena bersyukur sebab kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan ni untuk kita memperlipat gandakan lagi. Lipat gandakan lagi kita punya amalan kita dan pahala kita. Di bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang sepatutnya kita menjadi pesta. Pesta untuk kita beribadah dan melipat gandakan pahala. Hanya orang-orang yang dia beriman pada Allah sahaja dia akan dapat rasakan bahawa bulan ni adalah bulan yang sangat terbaik untuk diri dia. Alhamdulillah. Dan selamat pagi saya nak ucapkan kepada semua yang menonton pagi ni, dan pertama-tamanya saya nak minta maaf. Saya nak mohon maaf sebab semalam sepatutnya pukul 8. Bukan 8, pukul 10. Pukul 10 sepatutnya saya buat live. Jadi sebab saya dah bagi tahu pagi semalam. Jadi sepatutnya saya kata pukul 8 malam, 10 malam saya kena live. Jadi nak jadikan cerita selepas habis mayang maghrib macam tu, habis main isyak. Jadi dia ada gap lagi kan, dia ada gap sebab main isyak awal sikit. Dan saya letih, saya terlena sekejap. Bila terlena ni tu sebab saya fikir nak tarawih nanti lepas live lah. Sebab saya mengantuk sangat masa tu. Mungkin makan derian tu. Lepas tu tengok-tengok sedap-sedap dah pukul 11 lebih dah. Terus mayang dulu. Lepas mayang barulah saya buat saya mohon saya buat satu notification, saya minta maaf. Dan saya percaya semua orang adalah, ramai, tak semualah kan. Siapa nak dengar lah. Tapi saya percaya ramai juga yang tanya, tuan tak live ke? Jadi banyak, saya rasa percaya semua orang tunggu-tunggu saya live. Sebab kalau ikut petang semalam kan, saya ada satu post, saya share saja sebenarnya. Posting berita harian Metro. Harian Metro. Sebenarnya saya tak mau share lagi benda tu pada pagi, sebab semalam kita dah dapat dah. Tapi saya nak biar ada akhbar rasmi dulu yang buat liputan berkenaan dengan seorang pendakwah selebriti. Tak tahulah kan. Jadi telah menceraikan isteri dia di luar daripada mahkamah. Dalam keadaan isteri tersebut ketika itu sedang mengandung. Sebab tu saya tulis saya kata sebab tu saya tak nak orang panggil saya jadi ustaz. Sebab apa? Sebab tu bukti dia. Jangan sebab saya pakai kopiah kadang-kadang nanti ke apa tak pernah tengok saya berserban. Saya pun dah lama tak berserban. Kalau jangan sebab kita hanya kerana pakaian kita, kadang-kadang kita pakai baju Melayu ke, jubah ke, kopiah ke, ataupun pakai pakai serban kan, kita terus panggil seorang tu ustaz. Dia kadang-kadang tu masalah juga kan. Dia
Ustaz ni kan, kalau anda semua nak tahu lah, kalau saya boleh kongsi, yang saya pernah belajar lah, ada pensyarah yang cakap, kalau di Timur Tengah lah, kat negara Arab tu, ustaz ni adalah satu gelaran sama macam level profesor. Orang yang dah ada PhD, doktor sebagainya tu. Tu dia panggil kat sana ya ustaz. Ustaz tu level macam tu. Jadi bila main dekat Malaysia ni, kita ni ikut sedap asal dah sikit ni panggil ustaz. Ya, padahal kawan ni baru je balik daripada Mekah, baru balik pada Mekah, baru cuba nak jadi baik Ustaz. Lepas tu dia pakai elok, pakai jubah putih, pakai muat pergi sembahyang, dah semua orang panggil dia, oh ustaz. Kawan tu pun sampai naik Allah. Saya pun macam tu lah. Kadang-kadang sebab kita suka pakaian macam tu, pakaian jubah, kadang pakai kopiah. Ni pun pakai kopiah, saya bagi tahu dah sebab apa, sebab rambut saya panjang. Jadi kita nak nak jaga image tu bukan mudah. Jadi kesan dia macam tu lah. Kesan dia tengok apa yang berlaku, mencalari agama Islam tu sendiri. Alright. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi, Waalaikumsalam, Cik Amirul Hakim, Puan Nurmah Ali, Kesalam Puan Tini Ghazali, Umi McQueen, Puan Master Mizi, selamat pagi. Waalaikumsalam, Puan Rodiah LC. Assalamualaikum Tuan, sekarang trend ke suami cerai semasa isteri hamil sangat malukan, terutama gelar Ustaz dan dalam bulan Ramadan ya. Trend kita nak tahu trend tak trend ni, cuba buka Google Trend. Siapa pun tak bisa tengok lagi kan. Kadang-kadang ada orang tak tahu, dia tahu dia buka Google je. Tapi cuba buka, dia nama satu benda tu nama dia Google Trend. Nak tahu trend tak trend, cuba tengok Google Trend, dia tulis keyword dia. Cerai hamil. Kalau dia tulis trend lah tu. Tapi dia bukan trend sebenarnya. Sebenarnya isu ni banyak dah sebelum ni pun. Ada aja orang bercerai elok mahkamah. Cuma biasalah jadi sensasi lah bila kita dikenali. Sebenarnya dia kan cerai waktu ketika hamil ni, dia bukan trend lah, sebab masalahnya bukan dekat bulan Ramadan saja. Kita dalam tempoh PKP ni, memang ramai sebenarnya orang yang bercerai. Ramai orang sebenarnya bercerai dekat luar mahkamah. Kalau tidak, MKN, Majlis Keselamatan Negara tu tak hantar lah mesej-mesej tu. Bergaduh dalam rumah tangga, bercerai semua ni. Jadi antara perkara yang mahkamah dah nak start buka betul-betul secara kita panggil secara SOP lah, yang berkaitan dengan standard kebersihan dan kesihatan ni, antara kes yang akan dibenarkan untuk difailkan ialah kes pengesahan lapas cerai. Sebab yang ni statistik tinggi. Tengok negara yang dah berlaku, yang besar, contoh kira apa macam dekat China, dah banyak. Jadi tak mustahil kita yang dekat Malaysia ni pun berlaku juga. That's why dia kena antara kes yang dibenarkan untuk buka sekarang ni adalah kes pengesahan lapas cerai. Cuma kita tunggu standard dia betul-betul keluar, baru kita boleh file. Okay. So sebenarnya pada saya, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita nak cerita tentang apa proses. Hari ni cerita kita, saya pagi ni bukan nak beletiak kosong. Saya nak cerita, nak berkongsi tentang apa yang perlu seorang isteri tahu, okay, bila dia diceraikan dalam keadaan dia hamil. Okay. Tapi sebelum tu kita kena bubuh dulu. Puasa agak, bubuh kena bubuh. Kadang-kadang tak bubuh ni geram. Sebab saya bukan ustaz, sekali saya nak bubuh kan. Okay. So masalahnya, dah lah hari tu masalah dah satu pasal dah menikah kat luar negara. Kita dah cerita panjang sebelum ni pasal nikah luar negara kan. Nikah kat sepadan Siam tu luar negara lah. Nikah kat luar negara ni, perempuan dan tuan-tuan yang menonton, rahimahullah, menikah dekat luar negara boleh dengan syarat kena dapat kebenaran daripada jabat agama.
Okey, kalau nak mohon nak menikah dekat luar negara ni boleh, tapi kena dapat kebenaran daripada pejabat agama. Contoh kalau contohlah seseorang lelaki ni dia dia dengan perempuan ni student, kita ambil mudahlah, student dekat luar negara, katakanlah dekat UK kan, orang Malaysia kan banyak belajar kat UK kan. So standard daripada dua orang belajar kat sana, lepas tu duk kenal apa, kata Islam lagi nak balik main duk Malaysia, nak tunggu habis belajar ni, jom kita menikah. Nak menikah macam mana? Mohon dekat konsulat pun akan mohon kat pejabat agama bagi tahu, dapat kebenaran. The problem is ramai yang tak dapat kebenaran ni sebab apa? Sebab dia nak menikah lagi, ada isteri nak tambah satu lagi. Jadi dia nak poligami. That's why lah mereka ni banyak menikah pergi kat luar negara. Menikah kat sepadan Siam, menikah depan Kaabah, menikah depan tembok Cina, ikut suka mereka lah. Sebab tu orang kata tak ikut undang-undang lah. Dia kata tak apa, tak ikut undang-undang, ikut hukum syarak sahaja. Aku nak panggil dia lah ni. Undang-undang ni dia buat ikut hukum syarak. Kalau undang-undang buat, yang tu nama dia takzir. Takzir ni adalah satu benda yang dibuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah tu buat undang-undang yang tak menyalahi di sisi hukum syarak, benda tu dikira kita melanggar perintah punya undang-undang. Sama lah kita melanggar pada hukum syarak. Ingat undang-undang tu digubal oleh orang biasa-biasa. Yang undang-undang syariah ni. Undang-undang syariah ni digubal oleh pakar-pakar syariah, pakar-pakar agama. Bukan ikut sedap aja. Ada sebab lah orang buat undang-undang ni. Aku kena geram sikit lagi ni. Ada sebab lah undang-undang ni dibuat untuk nak jaga hak-hak masing-masing. Especially hak wanita. Undang-undang ni dibuat untuk jaga hak, untuk kawal kita. Kalau kita ni manusia, tak ada undang-undang, kita ni akan buat ikut suka hati saja. Cuba bayangkan traffic light, tak ada. Ada hukum syarak tulis dalam Quran, dalam hadis, tulis kata suruh buat traffic light. Ada tak? Kalau ada, cuba bagi tahu. Hadis mana ataupun dalil Quran mana? Tak ada. Tapi benda ni dah dibahaskan ikut hukum. Pentingnya ada undang-undang. Kalau langgar traffic light, kena hukum. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan bahaya. Betul? Jadi sama lah macam undang-undang. Kalau kata tak boleh nak kahwin kat luar negara, kena ada prosedur dia, kena ikut. Kalau kata tak boleh nak poligami kat luar negara, kena mohon poligami betul-betul. Ni masalahnya orang kita ni, dia macam tu. Dia rasa macam susah, semua benda susah, padahal tak susah mana pun. Tinggal lagi sebab apa? Sebab malah. Tu jadi cinta depan Kaabah, depan tembok Cina. Pampai. Depan komta. Ada ke komta? Lama tak ada buka komta. So, bila orang yang bagi tahu kata nak ikut hukum syarak ni saja ni, dia kata undang-undang tak penting, dia sebenarnya telah berlanggar kepada hukum syarak. Hukum syarak ni dah dibuat dan dibahaskan dengan elok dah untuk merangkau undang-undang. Tak ada undang-undang yang melanggar hukum syarak kalau dibuat tu. Untuk fasah bertepatan dengan hukum syarak. Hartas pencarian, orang kata tak ada dalil. Tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis kaitan dengan hartas pencarian. Hukum syarak dah bahas, dah elok dah. Adat diterima sebagai hukum syarak, kena ikut lah. Aku boleh tiap saat pagi-pagi ni. Terima lah. Kadang-kadang kita geram. Geram sebab apa? Sebab benda-benda macam ni, bila seorang tu buat, dia akan merentek banyak lagi. Dia akan pergi lagi ke orang lain pun nak buat macam tu juga. That's why, dulu saya dah buat tekankan cerita pasal bila drama Melayu ni, banyak hak duk tekankan, dia banyak duk tunjuk cerita kata isu cerai luar mahkamah ni kan. So cerai kat luar mahkamah ni, banyak orang buat cerai tepi laut, cerai tepi apa lagi? Tepi jambatan Pulau Pinang, cerai depan Menara Kuala Lumpur. Bersaksikan bulan dengan bintang. Tu masalah kadang-kadang. Yang inilah akhirnya, dia fenomena ni dia takkan berhenti selagi mana kita tak kecam.
So, wajarlah saya sebagai peguam syari'i, pengamal undang-undang ni untuk mengecam tindakan tersebut. Satu, sebab demi undang-undang. Yang keduanya, demi agama Islam lah. Nampak cacat lah sikit kat agama Islam. Nampak cacat sikit kan. Ya, kalau orang bukan Islam, dia nak mohon perceraian, nak berpisah, dia mana ada sebut lapas cerai. Dia kena buat mohonan dekat mahkamah. Kita saja sebab ada perkataan lapas cerai tu, kita rasa macam ikut suka aku nak buat waktu bila pun. Untung kan. Untunglah kita bila ada kuasa macam tu, tapi tengok-tengok kita buat salah guna. Kita ikut suka saja nak cerai waktu bila pun. Kalau kita pergi mahkamah, kita nak mohon cerai, kadang-kadang selalunya hakim akan menasihatkan suami balik dulu, jangan ceraikan isteri dalam keadaan isteri tengah mengandung. Sebab tu sebelum ni kita dah bagi tahu dah kenapa, siapa yang paling bermasalah kali kalau pergi menikah kat luar negara tak buat pengesahan lapas cerai. Siapa? Wanita lah yang paling teruk sekali. Masalah yang akan timbul adalah wanita. Okey. Jadi isu kita, baru kita nak masuk sikit. Saya punya goreng saya pagi ni tak lama sangat. Benda tak betul kena beletiak. Ni selamat pagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam semua. Puan Faizal, Puan Laili, Puan An. Ni Tuan Fahmi, dah sebab masyarakat tak faham masalah yang pimpin buat untuk masyarakat. Betul. Suka dengar Tuan beletiak ada isi. Betul suka dengar saya beletiak. Sebab geram. Siapa tak geram? Dah lah hari tu punya isu pun tak settle lagi. Ni main pula isu baru. Kita geram bukan sebab kita sekadar berlanggar undang-undang. Kita kesian. Kesian dekat wanita. Wanita tu yang jadi masalah. Okey. Jadi nampak betapa pentingnya. Okey, sekarang ni kena tahu dulu sebelum kita nak masuk kenapa cerai dekat dalam tempoh hamil tu, kita kena tahu juga apa kesan dia kalau contoh orang tu dia menikah kat luar negara, balik main Malaysia tak sah kan dan kemudian berlaku cerai. Kesan dia kalau dia nak buat pengesahan cerai tersebut, okey, dia mesti kena buat pengesahan nikah dulu. Kena buat pengesahan nikah dulu, dah kena naik mahkamah dulu, nak kena buat sah nikah dulu, kemudian naik lagi mahkamah untuk kes lain untuk kata buat pengesahan cerai. Kalau macam dekat Kedah, kena buat pengesahan janda. Pengesahan janda dekat pejabat agama. Dekat mahkamah pun ada juga. Okay. So, kena naik turun mahkamah. Kalau tak buat tu apa kesan dia? Kalau tak buat tu apa kesan dia? Dia tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut nafkah iddah, tak boleh mut'ah, tak boleh atas pencarian, tak boleh apa pun tak boleh masuklah dengan serta mahkamah syariah kat Malaysia ni. Sebab dia tak ada sijil nikah Malaysia. Dia hanya ada sijil nikah luar negara sahaja. Kalau menikah dekat tempat tu, pergi cerai kat situ. Pergi buat pengesahan lepas cerai kat sana. Nikah kat Siam, pergi cerai balik kat Siam. Sebab kita yang pandai-pandai sendiri pergi nikah kat sana. Melainkan dapat kebenaran untuk menikah kat luar negara, kalau balik main Malaysia pun insyaAllah lah bolehlah cerai dekat Malaysia ni, bolehlah tuntut benda-benda yang betul dekat Malaysia ni. Kesan yang paling besar dekat wanita tu lah yang paling teranaya. Dia nak kena buat macam-macam lagi lepas ni. Okay, so banyak ada juga orang tanya, boleh sah ke lapas cerai ni masa ketika isteri dalam keadaan yang hamil? Okey. Baik. Ada beberapa lah syarat untuk sah lapas cerai ni. Tapi pastinya bila seorang lelaki yang waras, yang memang suami balik berakal ni, kalau dia sebut lapas cerai tersebut secara jelas, soreh, memang dia tak ada kona-kona kot lain dah, memang niat dia. Kalau dia bagi kinayah pun dia memang ada niat dia untuk menceraikan, insya-Allah memang boleh sabit, boleh jatuh. Okey, tak kiralah dalam keadaan dia tu mengandung ataupun tidak. Okey, cumanya orang yang bernikah, orang yang bercerai dalam keadaan dia mengandung ni, beza dia isteri ni punya tempoh iddah tu sebenarnya. Tempoh iddah ni dia boleh jadi berbeza. Kalau isteri yang diceraikan dalam keadaan dia suci, yang ni yang
Kita panggil nama dia apa gitu talak sunni. Talak sunni. Apa maksud talak sunni? Talak yang ikut sunnah, yang hadisnya Nabi suruh, yang ada ketetapan ikut hukum syarak. Talak sunni. Talak sunni ni memang dipegang oleh semua mahkamah syariah. Kalau seseorang isteri tu dia katakanlah dua-dua setujulah nak bercerai cara baik, Seksyen 47. Kita kena bagi nampak sikit apa, okay? Kalau follower Tuan Fahmi ni, kalau kita sebut Seksyen 47 ni dia dah faham dah, iaitu cerai cara baik. Nampak macam kemas sikit. Pergi mahkamah saya nak buat tuntutan Seksyen 47. Dia kata ni siapa dia ni, peguam ke apa? Barulah nampak macam kita ni nampak pandai. Okay? So kita katakanlah kita dua-dua setuju nak bercerai cara baik, Seksyen 47. So bila Seksyen 47 mai hari yang ditetapkan oleh mahkamah, dua-dua mai, hakim tanya, suci tak? Dia kata dalam keadaan mana, suci ataupun tidak? Bila dia kata tak suci, bila tak suci selalunya hakim akan suruh apa? Hakim suruh akan balik, bagi tarikh lain, mai hari suci juga. Dia takkan baginya. Sebab kalau orang yang bercerai dalam keadaan dia haid, itu disebut sebagai talak bid'i. Talak bid'i ni maksudnya talak yang tak ikut dengan sunnah, tak ikut dengan ketetapan hukum syarak. Talak bid'i, bid'ah. Dengar tak satu negeri dia kata bid'ah kan? Bid'ah tu maksudnya benda yang tak bertepatan dengan hukum syarak. Maksudnya bukan tak bertepatan lah. Kadang-kadang dia tak ikut apa yang Nabi buat. Bid'ah. Kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah yang dibuat tu adalah sesat. Jadi kalau kita talak isteri kita dalam keadaan sunni, ikut talak yang dalam keadaan dia suci, talak sunni tu, yang tu tak dikira berdosa. Okay? Tapi kalau orang yang talak isteri dia dalam keadaan isteri dia period, okay, dalam keadaan haid, yang tu dikira sebagai talak bid'i. Boleh sah, memang boleh sah, tak ada masalah. Kalau memang dia lafaz tu jelas, memang ada niat dan sebagainya, tak ada masalah apa, memang sah. Tapi dia berdapat dosa. Sebabnya bercerai dalam keadaan isteri, keadaan dia tak suci. Okey. Bagaimana pula kalau dalam keadaan isteri tu hamil? Dalam keadaan isteri hamil, kalau lafaz tu bid'i ke sunni? Bid'i. Sebab dia mendatangkan kesusahan tu kepada isteri tersebut. Bahkan dalam Islam tak menggalakkan seorang suami ni lafaz cerai isteri dia ketika isteri dia dalam keadaan hamil. Sebab kesian. Islam ni nak jaga perempuan, nak jaga wanita. Dulu sebelum Islam ada, anak perempuan ditanam kan, ditanam hidup-hidup. Perempuan dianggap sebagai hamba saja untuk pemuas nafsu laki. Bila Islam mai ni, Nabi mai tu barulah wanita ni diangkat sama darjat dengan lelaki. Faham? That's why masalahnya adalah ramai orang yang dia tak faham benda ni. Jadi dia nak cerai juga isteri dia dalam keadaan mengandung. Kalau pergi mahkamah syariah akan tanya mengandung ataupun tidak. Dia akan tanya soalan tu. Kalau dia tanya sedang mengandung, dia tak akan bagi. Dia akan nasihatkan. Dia akan nasihatkan untuk bercerai pada waktu yang lain. Pada waktu yang sesuai. Iaitu sebaiknya selepas kawan ni habis melahirkan anak. Okay? Kalau kita cerai isteri dalam keadaan isteri ni suci, kalau ceraikan isteri dalam keadaan suci, dia punya tempoh iddah dia adalah 3 kali suci. Maksudnya kalau macam contoh cerai ni suci, kemudian my period suci, tu baru 1 kali suci. Kemudian my period pula, kemudian suci, baru 2 kali suci. Kemudian period, kemudian suci kali tu 3 kali suci. Kita tak boleh kata 3 bulan. Kadang-kadang ada orang dia punya period dia sat, ada orang period dia panjang. Jadi kita tak boleh kata kadang-kadang period 3 bulan. Dia mungkinlah kita anggap macam anggaran biasa kan. Tetapi
kita kena sebut 3 kali suci. Kena tengok pada suci tersebut. Kalau seseorang suami ni dia lafaz dalam keadaan isteri dia tu period, dia suci yang pertama tu, kemudian suci tu dia dah dikira satu suci. Okey, lebih panjang cerita ni. So maksudnya dia nampak lah macam pendek dengan panjang lah dia punya jarak untuk apa, untuk iddah tersebut sebenarnya. Sama juga macam dalam kes bagi seorang suami yang lafazkan isteri dia cerai dalam keadaan isteri dia tengah mengandung. Dalam isteri tengah mengandung, dia tak boleh apa? Dia punya tempoh dia tu, tempoh iddah dia tu, dia boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Standard kalau orang mengandung kita kata 9 bulan. Kan, 9 bulan kan selalunya kan. Jadi 9 bulan 10 hari orang kata tu, standard tu. Kalau contoh dia cerai tu masa awal pregnant, baru 2 bulan. Dia ada berapa bulan ni? 7 bulan. 7 bulan punya tempoh iddah. Okey. Kalau dalam keadaan tu tinggal dah 8 bulan dah, tinggal sikit hari je. Lepas cerai, sabit, tinggal kadang-kadang tak sampai sebulan. Habis saja keluar anak tu habis dah tempoh iddah dia. Faham? Jadi itulah yang membezakan. Boleh sah isteri yang dilafazkan cerai dalam keadaan dia mengandung. Boleh sah. Asalkan semua lafaz cerai ni mencukupi syarat dia. Cukup memang suami ni, memang suami berakal, berkuasa dan sebagainya, boleh lafazkan cerai itu memang boleh sah. Right? Tapi kalau pergi mahkamah syariah tak akan bagi. Sebab tu antara soalan yang akan ditanya sebelum hakim membenarkan perceraian, dia akan tanya 2 perkara. Yang pertamanya, suci ataupun tidak. Dan kemudian dalam tempoh ni ada tak persetubuhan? Ada tak bersetubuh dengan suami? Dalam tempoh sebelum nak main nikah ataupun beberapa hari sebelum ni ada tak bersama dengan suami? Last period bila? Dia akan tanya itu. Sebab dia akan efek kepada benda ni. Dia akan efek kepada talak sunni dengan bid'ah dan juga tempoh iddah tersebut. Okey? Jadi apabila seseorang wanita ni dia dah diceraikan dalam keadaan dia mengandung, kalau tempoh mengandung dia tu, dia tempoh mengandung ialah tempoh mengandung bersamaan dengan tempoh iddah dia tu panjang, pertamanya dia kena buat pengesahan dulu. Dia kena sahkan dulu lafaz cerai dekat luar mahkamah ni di mahkamah syariah. Kena seberapa segera. Sekarang ni dah PKP bersyarat ni pun mahkamah dah jalan, antara kes yang boleh dibuka sekarang ni adalah kes pengesahan lafaz cerai. Dia kena buat sahkan perceraian. Kalau siapa-siapa yang tengok ni yang ada isu macam tu, dia dah boleh buat. Dia dah boleh buat pengesahan lafaz cerai dah. Okey. So bila dah buat pengesahan lafaz cerai, dah disahkan, katakanlah dia mengandung ni baru 2 bulan, baru 3 bulan. So ada lagi panjang lagi dia punya jarak perjalanan tu. Dia punya iddah tu. So apa yang dia boleh tuntut? Dia boleh tuntut nafkah iddah dia tu. Kalau standard orang yang talak rajai biasa, talak rajai yang standard 3 kali suci, nafkah iddah dia 3 kali suci saja. Kita panggil kadang-kadang 3 bulan lah. Standard dia akan dapat, kita boleh tuntut berapa jumlah yang kita rasa perlu, wajar, ikut nafkah yang pernah kita dapat. Kalau tak pernah dapat pun anggaran yang kita pernah dapat, contohnya 500 sebulan. Okay, so suci yang pertama 500, kedua 500, ketiga 500, 1,500 semua kan. Kalau orang yang mengandung tu, yang diceraikan dalam keadaan mengandung, dia punya tempoh iddah tu panjang, kiralah berapa lama dia punya bulan dia tu. Bulan dia mengandungkan anak tu kan. Iddah dia tu. Selama mana dia iddah tu lama, tuntut tinggilah sikit nafkah iddah dia tu. Okey. Tak semua orang sama dia punya jumlah nafkah iddah. Okey, nafkah ni semua orang tak sama. Ada orang dia mungkin sikit, ada orang dia mungkin banyak. Dia ikut kita punya biasa sebelum ni dapat, dan kita punya taraf kita punya keperluan kita. Setiap orang berbeza-beza. Okay? Kalau orang yang kaya memang dia duk bagi nafkah kat bini dia, kadang-kadang sebulan mungkin 5,000, celah gigi je 5,000 tu. 5,000 tu dia bagi, 5,000 lah sebulan. Faham?
Kalau orang yang tak ada perintah nafkah tu, so dia kena ikut standard lah. Kadang-kadang standard dia boleh bagi takat paling rendah saya pernah dengar ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500. Faham Okay, alright. So dia boleh tuntut nafkah iddah. Seorang isteri yang diceraikan dalam tempoh hamil, dalam tempoh dia mengandung, dia boleh tuntut nafkah iddah selama mana dia mengandungkan anak tersebut. Okay. Kalau dia diceraikan dalam keadaan dia dah hujung-hujung dah, sebulan je lagi, so iddah dia pendek, so kesian kat dia. Nafkah iddah dia sikit sangat, pendek saja kan. Yang keduanya, yang paling penting sekali ni, anda kena dengar satu perkara. Yang ni kalau siapa-siapa yang berlaku wanita, jangan kesian, tuntut terus. Dengar betul-betul ya. Seorang wanita yang diceraikan dalam keadaan dia di luar mahkamah, cerai kat luar mahkamah, lebih teruk bila diceraikan dalam keadaan dia tengah mengandung. Sebab Islam tak ajak macam tu. Islam tak ajak macam tu, dan dia merupakan satu kita panggil bebanan kepada seorang isteri. Banan kepada seorang isteri dengan maruah dia. Maruah dia bila diceraikan dalam keadaan di luar daripada mahkamah. Tak kisah sama ada isteri tu yang tuntut ataupun suami tu yang nak sangat cerai. Sekali lagi tak kisah kalau isteri tu kata dia yang tuntut cerai ataupun suami tu yang nak sungguh cerai. Tak kira. Asalkan cerai saja dekat luar mahkamah. Okay, cerai kat luar mahkamah. Kemudian bila dah berlaku macam tu, pastinya maruah seorang wanita tu dia akan rosak kan. Sekarang ni zaman-zaman kadang-kadang pergi bagi tahu lah, kadang-kadang dia sendiri pergi bagi tahu, buat kat Facebook, buat kat IG dan sebagainya, terpulang lah macam mana pun. Tapi dia yang pentingnya, seorang wanita yang diceraikan di luar mahkamah dalam keadaan tanpa kebenaran mahkamah boleh tuntut mut'ah. Mut'ah ni apa dia? Duit sagu hati selepas cerai. Kalau tak duit pun apa-apa nilai sagu hati. Yang penting dia boleh dapat dalam bentuk benda yang bernilai untuk diri dia. Sagu hati selepas cerai. Dengan lebih tinggi. Geram sikit. Tuntut tinggi. Sebab dia diceraikan tanpa sebab yang patut kita panggil. Antara alasan untuk mendapat nafkah, antara alasan yang membolehkan seorang isteri dah menuntut mut'ah tersebut, dia kata apa? Seorang isteri boleh menuntut, seorang bekal isteri boleh menuntut sagu hati selepas cerai. Mari saya share sikit lah. Kita buka ni mana. Mari saya share kat anda, kita baca sama-sama. Saya nak ambil, saya rindu dekat Penang sebab saya dah lama tak balik Pulau Pinang. Jadi saya nak ambil enigma keluarga Islam Pulau Pinang. Okey, sebab ni Islam Pulau Pinang. Okey, mari saya tunjukkan anda semua. Mana okey, section 58. Alright. Macam mana kita tekan share screen. Kemudian contact. Alright. Share. Okey, saya tunjukkan anda semua. Saya tunjuk macam ni lah, nampak besar. Tak kata yang muka saya. Nampak cuba baca tengok. Dia kata apa? Section 58, Enactment Keluarga Islam Pulau Pinang 2004. Mut'ah atau pemberian sagu hati. Nampak? Sagu hati tau. Kalau kita faham sagu hati ni maksudnya apa dia? Maksudnya hadiah lah. Kan? Kita pergi cabutan bertuah apa? Sagu hati ya, sagu hati. Sagu hati kepada pemenang yang mendapat cabutan, contoh. Kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Patut tak bila seorang isteri itu diceraikan dalam keadaan dia hamil? Nampak? Yang tu pun dah cukup menjelaskan tanpa sebab yang patut. Bila tanpa sebab yang patut ni, inilah kelayakan kenapa seseorang isteri ni boleh tuntut mut'ah yang cukup tinggi. Faham boleh tuntut, bukan boleh dapat, boleh tuntut dulu. Boleh tuntut dengan sebab yang tinggi lah dia punya nilai dah tu. Jadi tanpa sebab yang patut, kita baca bawah. Sebagai tambahan kepada haknya
untuk mohon nafkah. Maksudnya nafkah iddah lah kan, lepas habis bercerai. Seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh mohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada mahkamah, dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila perhati bahawa perempuan yang telah ceraikan sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang. Pulau Pinang dia dah bagi tahu sejumlah wang. So saguhati ni dalam bentuk wang. Tak kisahlah nak minta ni Singapore dollar ke, US dollar ke. Tapi kalau dekat Malaysia ni standard wang duit ringgit Malaysia lah. Okay, wang ringgit Malaysia dan patut mengikut hukum syarak. Jadi kalau suami, selalu suami dia akan claim. Dia bagi tahu kata ni isteri saya yang minta sangat-sangat ni. Okay, isteri saya yang minta sangat-sangat nak minta cerai tersebut. Jadi saya ceraikanlah dia. Saya pun dah tekanan sangat masa tu. Betul kan? Selalu macam tu kan? Ada macam tu. Sebab saya pun dah ada lagi kes macam tu, tak habis lagi. Duk bicara lagi. Saya dia nak claim kata isteri dia kata tak tuntut, tak mau tuntut apa, jadi dia ceraikan. Jadi dia kata sebab suami ni tak mau bagi sebab dia kata dah dia yang nak sangat tuntut cerai tersebut. So bila dia nak tuntut cerai tersebut, dia kata tak layak. Sebenarnya kalau isteri kita tuntut cerai, sebagai suami ni kita lah yang kena kawal sikit. Otak kita ada ni gunalah. Ni mungkin sebab masyarakat kursus kahwin tidur apa. Kalau kita nak bercerai, kalau isteri minta cerai, kita kena mohon juga perceraian tu cara elok. Mohon cerai Seksyen 47. Suami kan ada kuasa talak. Pergi dekat mahkamah, buat permohonan cerai, hubunglah plaintiff tu suami. Tuntutlah perceraian tersebut. Cara elok lah. Jangan cerai kat luar mahkamah. Kalaulah dalam keadaan mengandung tu, nak bercerai juga, sabar sat. Larilah bawa diri pada dulu. Lepas tu nanti lepas habis dah mengandung tu, pergi buat permohonan cerai cara elok. Faham? Sebab yang ni lah yang akan menyebabkan seseorang isteri tu layak ataupun berhak untuk dapat saguhati. Sebab dia diceraikan tanpa sebab yang patut di sisi hukum syarak. Tak patut ceraikan isteri dalam keadaan dia tengah mengandung. Nampak cacat agama Islam kalau macam tu. Kan? Kesian kat seorang isteri tu. So nafkah iddah dia boleh tuntut, mut'ah dia boleh tuntut, hal lain semua tu boleh tuntut lah. Belakang hartas pencarian boleh tuntut, hajakan anak, nafkah anak, hutang dalam perkahwinan, tak ada apa pun yang boleh menghalang dia untuk tuntut apa-apa tersebut. Okay? Alright. So cukuplah saya beletiak. Saya nak ambil soalan, baru kita boleh beletiak panjang lagi kan. Apakah suka dengar saya beletiak? Okay. Oh, ramai yang meluahkan ni. Degil sangat orang lelaki tuan, ikut suka dia yang mentang-mentang talak tu kat dia. Sah tapi lelaki berdosa. Mana soalan ni? Okay. Alright. Puan Siti Farah. Sah ke lafaz cerai melalui SMS atau voice message kalau ikut hukum syarak? Boleh sah. Tak ada masalah. Cuma dia jatuh kinayah. Lafaz cerai melalui SMS ataupun voice message, lafaz tu lafaz kinayah. Apa benda lafaz kinayah? Lafaz kinayah ni adalah lafaz berbentuk kiasan. Walaupun ayat yang dia tulis dalam mesej tu jelas, aku ceraikan hang, tu jelas kan? Tetapi dia masih dikira sebagai kinayah ataupun kiasan. Bila sebut kinayah ataupun kiasan, dia mesti kena ada pengakuan dan niat suami. So, kalau saya tak boleh sahkan, puan kena buat pengesahan lafaz cerai tersebut, lampirkan mesej dia ataupun WhatsApp ke ataupun voice record tersebut, dan kemudian mesti nak kena dengar daripada keterangan suami. Betul ke hang yang hantar ni? Betul ke hang yang tulis? Ni, alright, betul. Ada niat ataupun tidak? Dia kata, kalau dia kata ada niat, sabit. Kalau dia kata dia tak ada niat, dia mabuk ke apa-apa tu, yang tu mungkin mahkamah takkan terima. Dan mahkamah akan bagi dia sumpah. Okay? Boleh sah. Cuma dia jatuh kinayah. Kena ada niat daripada suami. Kena ada pengakuan. Puan Laili kata apa ni? Haram cerai isteri yang berkeadaan haid dan
harus cerai isteri dalam keadaan hamil. Ya betul Puan. Terima kasih Puan Laili. Okey, alright. Dia haram, memang betul haram cerai isteri dalam keadaan haid. Tapi sah tetap sah kalau suami sebut lapan cerai tersebut. Okey. Alright, Puan Dia Lin. Tuan, macam mana pula kalau bekas suami tak bagi nafkah idah, macam mana nak tuntut? Nak tuntut dia, senang je. Nak tuntut dia, kena buat saman. Okey, macam ni. Sebenarnya hari ni, Puan Lin ni dah tanya dekat saya dah macam ni. Jadi saya nak bagi tahu benda ni pengumuman last sekali. Saya sedang buat satu e-book free. Okay, e-book free, simple e-book free. Sebab lah ni kita dah nak start balik dah mahkamah. Jadi mesti ramai orang yang ada rasa macam nak buat tuntutan, macam-macam tuntutan lah kan. Jadi ada yang tak tahu macam mana proses nak naik mahkamah, apa yang dia akan lalui. Proses apa yang dia akan lalui di mahkamah ni. Jadi saya sedangkan siap satu simple e-book atau kita panggil blueprint lah untuk anda semua tahu apa proses yang akan anda lalui. Pertamanya apa dia, keduanya akan ada apa semua tu. Okay, saya nak bagi yang tu free saja. InsyaAllah dia akan siap hari ni dan insyaAllah benda ni akan dirilis nanti. Saya akan bagi tahu dekat dalam page ni. Alright. So nafkah idah ke, mut'ah ke, nafkah anak ke, hak jagaan anak ke apa pun, semuanya proses dia sama. Dia mesti membuat saman dan penyata tuntutan. Nak bercerai pun kena buat saman dan penyata tuntutan. Okay. Kalau saya nak tunjuk cara nak buat tu memang tak lah. Berat lah nak cerita bab prosedur ni sekali hampa semua tidur. Lagipun benda ni saya belajar pun lama dekat universiti. Even sampai praktikal, sampai sekarang ni pun masih lagi belajar. Sebab dia satu benda yang simple but complicated. Okay. Alright. Nanti saya bagi tahu. Jadi kalau nak tuntut nafkah macam ni lah perempuan semua. Ni kalau perempuan yang menuntut ni, sebaiknya tuntutan-tuntutan ni memang betul boleh tuntut lepas saja cerai. Sabit cerai tu kita boleh dah tuntut nafkah idah, boleh dah tuntut mut'ah. Okey, boleh dah tuntut macam-macam. Tapi masalahnya yang sebaiknya adalah tuntut tu selepas habis iddah. Kalau dalam tempoh iddah ni minta saja, minta cerai elok. Tak perlu naik mahkamah. Okey. Minta cara baik. Kalau sebaiknya adalah tuntut selepas habis iddah. Kenapa? Kerana kalau orang yang bercerai secara talak raj'i, talak raj'i ni maksudnya dia boleh dirujuk semula. Cuba bayangkan kalau anda dah buat tuntutan tersebut. Katakanlah anda tuntut nafkah iddah. Pada seminggu selepas anda bercerai. Dah tuntut dah. So, bila anda tuntut tu, katakanlah anda tuntut berapa pun lah jumlah anda tak kisahlah kan. 3 kali suci, 1,500. Kata kita ambil macam tu. Kemudian tiba-tiba lah kan. Tiba-tiba berlaku rujuk. Suami rujuk kita balik. Ataupun kita pun nak rujuk semula. So kita kena nak tarik balik kes tersebut. Fee lagi kat situ. Rugi dah kan. Dah lah kita buat saman ataupun kadang-kadang kita dah lantik peguam macam tu. Tengok kita nak tarik balik pula kes. Kan rugi kita kat situ. Sebab boleh berlaku rujuk. Lainlah kalau orang yang dicerai dengan talak bain. Talak bain ni apa dia? Talak yang dia tak ada, dia bukan raj'i, dia tak boleh rujuk dah. Dia tak boleh rujuk dah, senang cerita. Contoh dia talak fasah. Fasah kalau mahkamah sabitkan dia tak boleh rujuk dah. Khulu', tebus talak, dia tak boleh nak rujuk balik dah. Ataupun cerai talak 3. Sabit talak 3 kan. Jadi dah habis talak tu. Jadi yang tu pun talak bain, yang tu namanya bain kubra. Okay. Yang tu dah tak boleh nak rujuk balik dah. Bila tak boleh nak rujuk balik ni, jadi bolehlah kalau terus lepas tu nak tuntut mut'ah tinggi pun tak apa, sebab bukan boleh rujuk dah. Memang takkan ada possibility lah untuk nak tarik balik kes. Ni kalau anda diceraikan dalam tempoh talak raj'i, sebaiknya tuntutan tersebut biarlah selepas habis iddah. Okay. Alright.
Okey, Puan Dialin macam mana nak tuntut? Macam mana nak tuntut? Okey, alhamdulillah syukur kami merasa RM500 untuk nafkah edar selama 4 bulan. Nampak Puan Puteri Kinabalu dia punya tempoh edar dia panjang sikit 4 bulan. Okey. Puan Rodiah LC. Tapi kan laki ni degil bab nafkah ni, bab duit ni. Jangan kata laki. Perempuan pun kalau siapa-siapa bab duit lah. Dengan cerita bab duit ni, gaduh lah kan. Cuba tengok macam cerita semalam tu. Yang hampa semua pakai share, pakai duk viral cerita Puan Rahayu yang kena tangkap khaluat tu. Tengok hubungan dia suami isteri tu bergaduh dengan keluarga suami. Sebab apa? Sebab duit lah kan, duit insurans. Dia yang dakwa kata duit insurans. Kita petik balik lah kan, duit insurans. Sebab duit. Saya ada baru posting tentang saya punya artikel yang baru pagi ni. Mingguan Wanita minta saya buat. Jadi saya buat. Saya kata, dia tanya saya, tuan tak mau ulas ke? Isu berkaitan dengan tangkapan khaluat semalam. Bukan saya tak mau ulas. Okay? Tapi dia tak sesuai. Sebab dia baru saja ditangkap. Dia belum lagi didakwa di mahkamah dan belum lagi diputuskan salah ataupun tidak. Okey, adalah menjadi satu kesalahan bagi seorang peguam sivil ke, peguam syar'i ke, kalau kita nak ulas secara betul, hak mana salah, hak betul. Kita tak boleh macam tu. Sebab kes jenayah ni, dia mesti kena betul-betul diproofkan dulu. Okay? Cuma kita boleh bagi pandangan secara umum. Kat mana yang kita boleh boleh bantulah, kita boleh ceritakan. Tapi kita tak boleh nak salahkan pejabat agama. Okay? Pejabat agama menjalankan tugas dia, penguatkuasa agama. Polis syariah ni, penguatkuasa agama ni, dia menjalankan tugas dia sebagai orang yang menguatkuasakan undang-undang. Kalau ada orang buat aduan, sebenarnya dia bukan terus pergi ambush macam tu saja. Kadang-kadang dia tanya dulu betul ataupun tidak sebagainya. Berapa kali dah orang tu main, dia akan tanya dulu. Sebab saya pernah duduk kat pejabat agama. Saya pernah ikut juga. Jadi saya tahu kalau kita nak tangkap tu. Jadi bila dia pergi tu, dia kata sebab ada suami, ada isteri, ada anak-anak dan kemudian ada seorang yang menjadi punca tangkapan sebut, iaitu anak angkat yang kata belum kahwin. Jadi kita semua anggap percaya anak angkat tersebut besar lah. Kan? Anak angkat dah besar lah. Jadi bila anak angkat yang dah besar ni menjadi sebab lah untuk pejabat agama membuat tangkapan tersebut. Sebab apa yang lebih kuat lagi? Dia kata ada suami. Walaupun memang ada suami, tapi sebab suami tersebut dalam keadaan yang tidak berupaya. Tapi kita tak boleh nak kata benda tu dah salah dah kan. Jadi dia mesti benda ni, kalau kita tak buat salah, kita rasa macam kita tak bersalah, so kita kena buat pembelaan. Kes pun belum didakwa lagi. Dia baru saja dapat dah keluarkan bon jamin kan, bon jamin untuk hadir ke mahkamah. Jadi kita mesti sabar, relax dan tengok dulu, ambil popcorn dulu, tengok betul-betul dulu, nanti baru kita ulas. Kalau siapa-siapa yang diminat lah. Okay? Jadi kita sabar, relax dulu, kita tengok dulu. Cuma saya cerita dekat dalam artikel ni tentang bagaimana hubungan mertua dengan menantu tu. Yang tu je lah yang kita boleh nak bantu ulas pun. Tapi kalau bab jenayah ni, tunggu sekejap. Let chill tu. Sebab kes khaluat ni bukan simply kita nak tuduh orang ni salah, no. Kita kena tunggu dulu tengok sebab dia belum lagi dibuktikan bersalah. Okay? Seorang yang yang ditangkap belum lagi dikatakan bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Dalam sivil pun ada, dalam Islam pun dah sebut dah dulu. Apa benda? Al-aslu bara'atul zimmah. Al-aslu bara'atul zimmah ni qawaid fiqhiyah. Asal satu perkara tu tak bertanggungan terhadap diri dia. Maksudnya kalau seorang tu didakwa, dia belum lagi dibuktikan bersalah terhadap diri dia. Jadi orang tu kena buktikan dululah. Sebab tu dia penting untuk dia kena bela diri dulu. Sama macam kes saya, yang saya pun sekarang ni ada satu kes khaluat yang tengah duk ended, tak habis lagi, tengah tunggu keputusan.
Jadi dia dah habis dah kes prima facie dan sebagainya tu. Okay, so relax. Okay, Puan Natrah. Kalau wanita yang monopause, macam mana nak kira iddah dia? Wanita yang dah putus haid, diceraikan oleh suami dia, iddah dia adalah 3 bulan. Yang ni, dia tak ada haid kan nak kira. So dia kira 3 bulan. Okay, 3 bulan dia punya iddah dia. Kalau contoh hari ni dia diceraikan berapa bulan? 7 hari bulan 5. Kira 7 hari bulan 6 sebulan. 7 hari bulan 7 2 bulan. 7 hari bulan 8 3 bulan. Macam tu. Okay. Senang lah. Alright. Puan Zaharah Ibrahim. Puan Zaharah. ID line dah okey dah kan pagi-pagi. Kalau dah lama mereka bercerai, sama-sama tak ada ilmu tentang mut'ah ni, boleh ke bekas isteri menuntut mut'ah walaupun melebihi 5 tahun ke atas contohnya? Boleh. Boleh. Saya punya kes sekarang ni tak habis lagi. Dah apa tu? 7 tahun. 7 tahun dah bercerai. Wanita ni dah berkahwin dengan lelaki lain, dah bercerai, nikah lelaki lain, bercerai, baru dia tuntut dekat suami yang pertama tu. Boleh, selagi mana dia dia tidak disabitkan nusyus. Nusyus pun dia still boleh dapat mut'ah lagi, cuma sikit lah. Ataupun selagi mana dia masa bercerai dulu, dia tak ada persetujuan. Tak ada persetujuan kata dia nak gugurkan mut'ah. Dia kata tak apalah cerai, tapi saya takkan tuntut pun nafkah iddah, saya takkan tuntut mut'ah ke, nafkah tunggak ke, saya takkan tuntut. Okay, jadi dia kata kalau ada perintah macam tu, perintah perceraian kata sabit perceraian dengan talak satu, isteri bersetuju untuk menggugurkan segala tuntutan bla bla bla, masuk mut'ah. Jadi yang tu tak boleh. Tak kira lah berapa puluh tahun pun, kalau ada yang tu memang takkan boleh. Tapi jangan lama-lama sangat. Kalau bagi alasan tu tak ada ilmu tak apa. Tapi kalau dah terlalu lama, nampak macam kita ni nak buat apa? Nak balas dendam. Okay, nampak sangat macam nak balas dendam. Ataupun nampak sangat macam ada sebab yang tertentu lah. Okay. So boleh tuntut, tak ada masalah. Puan Normah Ali, saya seorang guru tapi suami suruh berhenti kerja dan jaga anak-anak. Bolehkah saya minta mut'ah yang lebih? Mut'ah nak tuntut ni pastikan dah berlaku perceraian. Syarat untuk dapat mut'ah, dia mesti dah berlaku cerai. Orang yang pasangan berkahwin belum cerai lagi. Kalau Puan Normah Ali kata bekas suami, yang tu betul. Saya seorang guru tapi bekas suami, suruh berhenti kerja dan jaga anak, bolehkah saya minta mut'ah yang lebih? Okay, mut'ah ni, kalau nanti kita buat satu cerita lah, kita sembang pasal mut'ah ni, bagaimana dan apa benda dia punya garis panduannya. Dia tak ada nilai yang tertentu, tapi dia ada kadar yang kita cara untuk kita nak tetapkan. Bagaimana dia dilihat. Salah satu benda yang penting yang nak nilai adalah pengorbanan. Pengorbanan kita. Okay, pengorbanan dan juga kita punya taraf kehidupan. Okay, nanti kita sembang lagi pasal mut'ah ni. Nanti kita akan buat satu share tentang hari tu pasal mut'ah saja. Sebab saya tahu ramai orang nak tuntut benda ni. Okay, alright. Puan Norita Aman, alamak terlepas. Saya tolong nangiskan je. Okay, tak apa. Nanti boleh ulang balik video ni. Kalau rasa tengah buat kerja tu, ambil earphone dah buka je. Kadang-kadang dengar saja pun jadilah kan. Macam orang tengah bercakap dengan radio, kalau mungkin tak dapat tengok muka saya, dapat dengar suara pun jadilah. Saya pun ada post video-video ni dekat YouTube. Kalau rasa macam susah sangat dekat dalam FB ni, anda semua boleh tengok video ni kat YouTube. Saya dah post dah video ni kat YouTube. Kalau siapa-siapa belum masuk lagi, betul. Kan ada duk naik lagu kat depan tu kan. Fahmi Ramli Channel kan. Macam tu lah nanti anda type Fahmi Ramli Channel. Jangan lupa subscribe. Okay. Mana lagi? Okey, soalan daripada Puan Mastar Mizi. Tuan, maaf nak bertanya topik lain sikit. Okey, soal pengesahan perkahwinan, kahwin di Thai. Jika wali hilang, ayah tak dapat dikesan. Okey, wali hilang sebab ayah tak dapat dikesan. Apakah prosedur mahkamah selanjutnya?
kena advert ke paper ke untuk cari wali, atau boleh ke ambil adik sebagai wali? Terima kasih. Okey, bagus. Saya suka soalan Puan Master Mizi ni. Dia punya banyak soalan-soalan seperti Puan, dia banyak macam dia punya fikiran itu lebih sikit. Saya suka. Okey, sebab banyak pengalaman ataupun dengar-dengar cerita orang dan sebagainya kan. Bagus. Okey. Pengesahan kahwin, kalau kita dah nikah, katakanlah kita nikah dekat sempadan Siam. Nikah dekat sempadan Siam, masa tu ayah ada lagi. Kan? Ayah ada dekat luar. Contoh ayah dekat KL, nikah kat sempadan Thailand. So balik mai dia sahkan. Kemudian balik mai dia tak sahkan lagi. So balik mai, kalau ikutkan Thailand dengan KL tu, sempadan tu memang betul kat tempat yang betul, semua elok, ada sijil nikah, Siam ada surat konsulat, semua komplit elok. Dan jarak wali pun jauh lebih daripada 2 marhalah, jauh gila punya kan. So bila kemudian balik ke Malaysia tapi tak buat pengesahan, tengok-tengok ayah tu pula hilang. Kadang-kadang bukan sebab hilang, ayah tu pun kalau macam mudahnya ayah mati, okeylah, boleh tunjuk sijil kematian. Cuma kita kena buktikan satu perkara lah, iaitu buktikan ayah tu masa tu dekat mana. So sama juga macam dalam keadaan yang ni. Pada saya, kalau dalam keadaan yang mana masa pernikahan tersebut ayah masih wujud, kemudian balik mai ke Malaysia nak buat pengesahan, ayah hilang, tak ada ni, hakim suruh panggil mai wali hilang, wali tak tahu, hakim akan suruh kita buat carian dulu. Cari dulu dan kemudian disahkan dulu. Hilang ke ataupun memang ada laporan polis kata hilang, tak jumpa. Kemudian paling mudah sekali mungkin hakim akan ambil pendekatan, takkan nak biar tergantung lama kan. So mungkin kita boleh bawakan seseorang saksi yang boleh mengesahkan ayah berada di mana. Contoh kalau ayah ada kat KL time tu, so kena adalah saksi yang bagi tahu, kata saya tahu, kata depa ni menikah kat sana dan masa tu betul ayah ada dekat rumah. Balik mai ke sini baru kita tahu kata depa ni menikah time tu. Kena ada orang yang mengesahkan kata ayah ada masa tu dekat sini. Dia tak boleh pindah mai panggil saksi lain. Sebab nikah kita tu pakai wali hakim, time tu pula ayah masih wujud, tak boleh lah kata macam tu. Kita tak boleh pindah pada saksi abang semua tu dah, sebab kita dah menikah. Tapi kena ada orang yang boleh mengesahkan. Sebaiknya macam wali yang lain yang tahu, dia beritahu kata betul ayah memang hilang, semua adik-beradik memang mai bagi berapa orang saksi ni, mai bagi tahu kata ayah memang hilang, ayah tak tahu pergi mana. Beban tu dah jadi kat kita untuk buktikan kata hilang tu. Buat mai lah segala usaha carian kita tu, kita bagi tahu memang hilang, tak tahu pergi mana. Kalau ada kematian, at least senang sikit, kita ada sijil kematian. Faham? Kalau nak buat anggapan kematian, macam di bawah sivil, anggapan kematian dia kena tunggu, itu kita dengan Tuan Syafiq bagi tahu berapa tahun? Nak kena tunggu 7 tahun. 7 tahun nak kena tunggu. Gila, matilah nak dapat buat perintah anggapan kematian. Kalau hilang sampai 7 tahun dah, baru nak buat pengesahan ni, okey lah. Tapi kalau kita ni memang balik main Malaysia nak buat pengesahan dah, nak kena tunggu lagi 7 tahun, jenuh lah. Jadi bok mai wali, bok mai siapa-siapa yang boleh mengesahkan kata ayah ada dekat sekian tempat ni pada masa ni ketika kita berada dekat sana. Ni pada pandangan saya lah. Saya berkongsi ni berdasarkan pengalaman dan juga insya-Allah pengetahuan saya sendiri. Okey, Puan Master Mizi saya harap bantulah. Okey, alright. Betul tuan, lagi satu kesian di masa terlibat semua tu menjaga, doakan terbaik tuan, kesian dari jantan, semoga semuanya baik-baik betul. Saya paling geram sekali bukan kat wanita tu, mungkinlah kita tahu dulu yang hampir menikah, hampir ramai jugalah kan, senang cerita wanita-wanita yang lain pun dah tahu kata hampir menikah juga situ, dah perkahwinan kali berapa. Tapi kita paling geram sekali kat lelaki. Dia ambil kesempatan lah. Wah, dah keluar qawaid fiqhiyah. Wah Laili, jangan kaling-kaling ya. Belum lagi keluar al-aslu adam, al-adah muhakamah. Itu pendek-pendek aja ya. Al-aslu baqa' makana ala makana. Pernah dulu saya menghafal nak jawab soalan tu. Sampai muntah. Okey.
Tak puas kalau tak lain. Setuju puan. Okey, alright. Puan Bunga Mekar ni baru masuk ke? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, alright. Dah habis dah soalan. Jadi saya rasa semua boleh faham lah kot, no? Cerita pasal berkenaan dengan isu pengesahan lafaz cerai ni. Especially lafaz cerai ketika isteri dalam keadaan yang hamil. Hukum dia harus, betul harus. Hukum dalam isteri dalam keadaan isteri hamil ni harus. Tetapi dia tak menjadi satu galakan, bid'ah, tak bagus. Dan tak pernah lagi ada dalam Islam galakkan untuk seseorang suami ni untuk lafaz cerai isteri dalam keadaan dia mengandung. Kalau pergi mahkamah akan tanya suci ataupun tidak, mengandung ataupun tidak. Dia akan tanya benda tu. Okay, kalau dia tahu kata mengandung ataupun berlaku persetubuhan dalam tempoh sebelum haid dan sebagainya tu, so maksudnya ada possibility kata berlaku perceraian, kan? Berlaku persetubuhan, berlaku mengandung. Okay, alright. So, saya doakanlah anda semua dapat faham dan insya-Allah saya nak siapkan saya janjikan kepada anda semua, saya nak bagi satu e-book ataupun blueprint tentang proses naik turun mahkamah tu. Hai yang duk tanya berapa tahun naik, hai yang berapa kali naik semua tu dan apa bagaimana benda apa ni semua anda tak tahu. Ni nanti saya bagi free. Anda hanya perlu isi dan kemudian dia akan dapat masuk tu. Dia tak perlu ada proses pembayaran, ni free. Ni saya nak bagi, saya nak bantu anda untuk bagi anda faham. Bagus tak Tuan Fahmi? Bagus. Macam orang kata macam comel tak kat tu? Comel. Ni bagus tak Tuan Fahmi? Bagus. Masuk baku angkat sendiri. Okey, baru masuk ke dari kerja dan tengok ulangan. Okey, alright. So itu saja. InsyaAllah petang ni kita kalau tak ada aral, pukul 2 lagi kita akan live di grup Tanya Tuan Fahmi dan insyaAllah siapa yang nak tanya soalan kat situ pun boleh sebab ada soalan-soalan yang dah diletakkan di wall grup tersebut. So kita nak bincang. Kita akan bincang dengan lebih lanjut dan insyaAllah dekat situ kita akan jawab lebih banyak soalan. Okay. Alright. So saya jemputlah kepada yang masih belum join, boleh join. Search nama dia Tanya Tuan Fahmi. TTF. Ada orang bagi grup. Nama dia Tanya Tuan Fahmi. Just cari saja and then nanti nampak ada gambar saya posting tu. Tak pakai kopiah. Okay. Sebab saya hipster. Rambut saya hipster. So saya kan bukan ustaz. Hati-hatilah kan. Alright, so itu saja. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap pagi ni dan kalau ada kesilapan saya mohon untuk ditegur dan kalau benda tu betul saya tak akan tarik balik. Contoh dia saya kecam. Saya tak akan tarik balik. Aku geram. Saya tahu. Saya mewakili ramai wanita-wanita lain mau geram. Ada lelaki yang geram juga dengan benda macam ni. Especially ustaz-ustaz lah. Ustaz-ustaz betul-betul ustaz yang agamawan, yang bagus, yang jaga semua. Sikit sebanyak kesian dekat mereka ni. Disebabkan nila setitik, rosak susu sebelanga. Disebabkan dia ni semua habis ustaz-ustaz sebelanga ni. Habis, kesian. Semua pakat tuduh macam tu. Tapi ingat, seorang tu, biar seorang tu saja. Kita tak boleh bersandarkan kepada orang lain. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.